Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Macam mana yang aku cakap sebelum ni? Post kemarin kata hari ni sebelum kami bagi tahu siapa yang pemenang giveaway yang Bu Surgeon buat, nak buat live dulu sikit. Mungkinlah live ni mungkin orang yang sekarang ni boleh tengok, boleh layan, boleh tengok sekali. Kalau macam yang sedang tengok tu respon sikit, komen ke apa benda ke. Dan untuk yang mungkin tak boleh ikut live, mungkin boleh tengok lepas dah habis record. Lepas ni boleh tengok. Ada beberapa benda penting yang aku nak sentuh berkenaan pembacaan jugalah. Okey, yang pertama sekali, sekarang ni masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi mungkin ada yang ambil kesempatan untuk baca buku. Kalau untuk aku personally, aku tengah baca buku Agama Itu Bukan Candu, karangan Iko P dan Mawan. So aku baru baca sekerat sebab dia sentuh pasal tesis fullback, Marx dan juga Tan Malaka. So benda ni bagi aku agak asing lah untuk aku. So aku tengah baca pelan-pelan, baru sampai muka surat 83. Tapi yang tu just aku nak beritahu benda sekarang ni, buku apa yang aku tengah baca. So untuk hampa cerita juga kat aku, minta tolong serta kat aku kat bawah ni, bagi tahu kat komen ke hampa tengah baca buku apa. Just nak share je bagi-bagi kan. Okey, baik, tu yang pertama. Dan yang kedua, kalau ada yang duk kerja lah ni ke, kalau ada yang tengah duk still struggling, mudah-mudahan Allah Taala mudahkan urusan hampa semua. Hari ni aku cuti. So bila aku cuti, macam aku duduk rumah, aku boleh buat live lah. Dan untuk yang kerja, mungkin struggle, mungkin kena kerja juga, even though kita takut dengan penyakit-penyakit dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan. Sebab masing-masing kita ada struggle masing-masing. Kita ada benda yang kita kena buat, ada tanggungjawab. Kalau ada yang kerja sebagai frontliner dan sebagainya, ada tanggungjawab yang kena buat. So mudah-mudahan semua mudah. Dan aku harap sangat-sangat Allah Ta'ala sembuhkan orang yang kena COVID-19, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan orang yang cuba nak bantu ke arah rawatan dan sebagainya lah. Okey, untuk yang tak kerja, mungkin duduk kat rumah baca buku kot. Aku expect mungkin some of us, sebab ada kawan-kawan aku duk share dekat status WhatsApp dan sebagainya, duk cerita kata dia baca buku. Alhamdulillah, tahniah. Tapi kita kena realise one thing, sebab tak semua orang yang duduk rumah tu dia mampu baca buku. Ada yang ada tanggungjawab lain, nak kena jaga anak, tu dia ada nak kena pergi beli barang, dia ada nak kena jaga mak pak dia ke, bini ke dan sebagainya. So mungkin dia tak boleh nak baca buku sebanyak orang yang bujang. Misalnya lah, sebab ada kawan-kawan yang dia memang jenis 10 buku, 20 buku baca macam tu lah seminggu. Ada yang tak boleh. Aku personally, aku dalam seminggu ni memang tak banyak baca buku pun. Tapi aku duk struggle nak perhabiskan buku-buku yang aku tengah baca. Sikit-sikit lah. Dia bukan pasal value berapa banyak baca, berapa banyak buku kita baca, tapi dia sebenarnya value kita ambil masa juga baca walaupun tak banyak. 1 page, 2 page ke, tak ada masalah, baca lah sekadar kita mampu. Sebab jangan rasa macam insecure pula bila macam orang lain baca buku banyak daripada kita rasa macam, wait, aku dah lah slow reader, aku baca macam sikit dan sebagainya, so macam nak freak out. Aku harap jangan freak out lah. Okay, untuk siapa-siapa yang tengah ikut live, boleh komen sikit ke, bagi tahu sound dengar ke tak, nampak ke tak muka aku dan sebagainya. Mungkin boleh komen lah. Lepas tu kalau nak masuk, nak interrupt ke dan sebagainya, aku try respon insya-Allah setakat mana yang aku boleh lah. Okey, baik. Jadi aku dah sentuh tadi tengah baca buku apa, yang pertama. Dan yang kedua, kalau kerja, mudah-mudahan semua mudah urusan. Dan yang ketiga, yang ni boleh kata poin aku sebelum aku masuk kepada cerita pasal giveaway. Okey, terima kasih. Pokok senang clear, alhamdulillah. Okey, dua isu yang aku nak sentuh adalah yang pertama pasal kepentingan membaca. Sebab
Mungkin Amirul Ashraf Fazil, alhamdulillah, orang hebat pun tengok live, alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama, aku nak sentuh pasal kepentingan membaca. Okey, mungkin semua orang tahu dah, membaca ni dia boleh bagi kita information. Tapi sebenarnya more than that. Yang pertama memanglah kita akan ada information, kita mungkin akan tahu benda-benda yang kita tak tahu sebelum ni. Itu yang pertama. Tapi mempunyai informasi yang banyak ataupun having a lot of information, dia takkan ubah kita sebagai seorang manusia. Sebab information is just information. Kalau macam dia tak ada praktis, tak ada kesedaran dan sebagainya, memang kita, information tu je akan jadi information lah. Kita, apa beza kita manusia ni dengan buku yang duk stuck dekat belakang macam yang apa boleh tengok ni. Buku ni dia bukan boleh buat praktis apa-apa, dia tak boleh nak buat, dia tak boleh nak bergerak dan sebagainya. Tapi dia ada information. So kita jangan jadi macam buku. Bila kita baca buku, kita jangan jadi kaku macam buku. Tak. Kita baca buku, ada information dalam diri kita, dalam minda kita dan sebagainya. Dan jangan tolak kesedaran. Andai kata kesedaran tu main. Sebab benda yang kita baca first time, dia mungkin akan duk tengiang-ngiang dalam kepala otak. Lepas tu lama kita macam aku pernah baca benda ni. Aku baru faham. Sepatutnya aku buat macam ni, So bila ada kesedaran tu, so bila ada push dalam diri untuk kita amal benda yang kita dah baca dan sebagainya tu, jangan tolak push tu. Yes, please consider that push. Okey, itu yang pertama. Kiranya kepentingan membaca ni, baca apa saja buku lah. Dia akan increase kita punya information. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ni bagi aku lebih penting lah. Yang kedua, di samping luaskan pengetahuan, membaca juga dapat sepatutnya boleh increase kita punya keterbukaan. Keterbukaan ni maksudnya apa? Maksudnya kita lebih terbuka untuk sembang dengan orang yang berbeza ideologi dengan kita. Kita mungkin akan lebih terbuka untuk berbeza dalam beberapa isu, dan pada masa yang sama kita tak bergaduh. Kira tak semestinya kita berbeza dengan seorang tu membuatkan kita terus aku dengan hang musuh. Misalnya lah, aku dengan seorang sahabat aku A, seorang sahabat aku B misalnya. So disebabkan aku A, dia B dalam certain isu, aku tak suka dia. Aku memang laknat dia sepanjang hidup aku. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tahu manusia memang berbeza dan kita akan ada pegangan yang berbeza. Cuma bila kita duduk sekali sepentah, mudah-mudahan waktu kita duduk sepentah tu kita boleh sembang dan kita boleh treat dia as a friend. Waktu kita bincang, diskusi dan sebagainya. So lebih penting daripada sekadar ada informasi, sepatutnya kita ada lebih keterbukaan dalam diri kita lepas kita banyak membaca. Harap-harap macam tu lah. Ya, Abdul Khalid Razak is watching, alhamdulillah. Respon sikit, raya-raya apa ke, komen-komen sikit dalam tu. Okay, hari ni kita sembang-sembang je lah. Dan aku sebelum aku nak masuk kepada pengumuman siapa menang dan sebagainya, kita live dulu, kita bincang dulu. Mudah-mudahan ada manfaat sikit sebanyak perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah. Okey. Aku ada list down lah aku dalam masih lagi bawah topik yang sama, iaitu tentang keterbukaan. Keterbukaan ni contohnya aku belajar bidang farmasi, member aku belajar bidang engineering, ataupun member aku yang lain belajar bidang agriculture, ataupun dia mungkin ambil bidang computer science dan sebagainya. Bila aku sepatutnya orang yang banyak membaca ataupun orang yang claim sebagai suka membaca dan sebagainya, sepatutnya lebih terbuka untuk tahu kata banyak benda lagi yang kita tak tahu dalam dunia ni sebenarnya. Okey, contoh, aku dalam bidang farmasi. So bila belajar bidang farmasi dan sebagainya, aku tahu pecahan-pecahan dalam bidang farmasi tu. Lepas tu sepatutnya aku lebih respect benda yang aku tak tahu. Sebenarnya mungkin aku rasa macam division dekat dalam farmasi tu banyak tu saja. Contoh 6 ke 7 bidang saja. Tapi sebenarnya dia ada lagi bidang-bidang lain ataupun dia ada perincian-perincian yang aku tak tahu. So aku kena hormat kata benda tu aku tak tahu. Dan the same goes untuk bidang-bidang yang bukan bidang aku. Misalnya bidang safety, engineering, agriculture, benda yang aku tak tahu. So dengan banyaknya membaca sepatutnya buatkan kita lebih respect bidang-bidang lain. Jangan duk simply bantai bidang-bidang lain, bidang arkitek dan sebagainya yang aku tak tahu, yang aku tak ada information lebih pasal benda tu. Okey, terima kasih kepada semua yang duk follow live hari ni. InsyaAllah dekat 10 orang, alhamdulillah, takat mana boleh. Dan Sharifah Syafura is now watching, alhamdulillah. Raja kot ni.
Kawan-kawan yang kerja mudah-mudahan mudah semua urusan. Okey, under the same thing tentang keterbukaan tadi, sepatutnya bila kita lebih banyak membaca, kita lebih banyak respect bidang-bidang yang lain daripada kita, dan kita kena respect the fact that we don't know everything. Sepatutnya ada benda tu. Sebab andai kata kita lagi banyak membaca tapi kita lebih egoistik, kita lebih rasa macam aku tahu semua, I'm the all knowing guy, masalah. Benda tu dia akan jadi macam, bagi aku dia akan backfire kepada diri orang yang suka membaca tu, ataupun orang yang claim suka membaca tu. Dan pada masa yang sama dia macam, bagi aku dia jadi khianat lah. Dia jadi khianat kepada ilmu tu sendiri. Sebab macam mana orang Melayu kata lah, macam mana orang Melayu kata, peribahasa kan, kalau ikut resam padi, makin dia berat, makin berisi tu dia makin tunduk, bukannya makin goh dan sebagainya. Syarifah Syafura cuti hari ni. Okey, alhamdulillah. Ahmad Ismail, aku lama aku tak jumpa hang serius. Bila masa nak boleh bedah buku, boleh jumpa sama-sama lagi kan, dengan time Covid ni pula. Mudah-mudahan Ahmad Ismail sihat bersama isteri tercinta, insya-Allah. Okey, baik. Yang tu tentang keterbukaan. Seruan aku in short tentang keterbukaan tu adalah, semoga lebih banyak orang boleh membaca, dan semoga lebih ramai orang boleh respect bidang-bidang lain yang bukan bidang kita, dan jangan buat kepala tahu. Harap-harap macam tu lah. Okay, Afif Naim is watching. Bro, faham tak? Mai ikut live, share ke, komen apa-apa sikit. Okay, baik. Dan aku nak sentuh juga tentang buku pertama keluaran Book Surgeon, iaitu macam mana yang boleh tengok. Mungkin terbalik juga sebab aku guna front punya kamera. Hikayat Syaitan Gagap. Aku nak share sikit lah Hikayat Syaitan Gagap ni tentang apa. Mungkin orang yang first time tengok, pasal apa dia punya tajuk dia Hikayat Syaitan Gagap. There's a reason behind sebenarnya. Hikayat Syaitan Gagap ni bukannya saya saja aku tulis. Dia himpunan artikel dan Talha Wasabi tu akulah. Nama pena Talha Wasabi tu aku lah. Okay, Hikayat Syaitan Gagap ni aku angkat bagi dekat sikit kot. Kalau orang tak nampak, orang tak perasan. Okay, mungkin nampak terbalik. Hikayat Syaitan Gagap, himpunan artikel. Yang ni adalah buku pertama keluaran Book Surgeon. Kulim clear, alhamdulillah. Mana lagi seorang punya pegawai, dia lena ke macam mana? Baik, buku Hikayat Syaitan Gagap ni dia adalah berkenaan beberapa isu yang aku pernah hadap. Okay, waktu aku kampus, waktu aku tengah belajar dekat USM, to be specific. Dan beberapa isu yang aku hadap luar daripada hidup kampus, iaitu dalam dunia kerja, dunia realiti luar dan sebagainya lah. Sebab isu-isu yang aku jumpa tu macam membuatkan aku ada serta-serta pendirian yang aku pegang, ada serta-serta benda yang aku tolak. Dan to be frank, waktu tengah bergelut dengan isu-isu tu, ada yang setuju, ada yang tak setuju, dan kami ada agak bertengkar juga dalam beberapa isu dan sebagainya. Jadi aku mengikut saranan kawan-kawan yang kata jangan duk luah perasaan sangat dekat FB dan sebagainya. Jadi bila tiap kali aku bebai, aku nak memerontak, aku buka Word, lepas tu aku tulis dalam tu. Aku tulis benda apa yang aku nak tulis. Kalau ada dalil ke tak ada dalil ke, aku bantai. Jadi himpunan artikel-artikel yang aku tulis tu, aku letak, aku compile dekat satu buku. Lepas tu aku rasa macam aku ada kesempatan untuk aku print dan aku jual dan sebagainya. So baru wujud buku ni 2020. Alhamdulillah. Ahmad Ismail tanya, Wasabi tu Wahabi ke? Ada saja provok aku lah. Wasabi tu sorry, jangan risau, batuk ni bukan Covid, tak ada masalah. Wasabi dengan Wahabi ni benda yang agak jauh, tapi dia beradik lah. Dia kena label macam sama lah. Okay, Nur Hidayah, aku respon sikit lah kepada Nur Hidayah yang tanya macam mana nak beli buku tu. Boleh PM Facebook personal Talha Wasabi, ataupun boleh PM page Book Surgeon. Sebab setakat ni ada lagi buku-buku yang orang belum book, orang belum bank in lagi. So aku boleh jual lagi. Okey, dia tanya awak tajuk buku lagu tu Hikayat Syaitan Gagap.
dia sebenarnya explanation tentang kenapa tajuk dia jadi hikayat Syaitan Gagap ni adalah dia ada artikel dekat dalam buku ni, tapi aku meraikan apa yang ditanya oleh Nur Hidayah. Aku raikan sebenarnya dekat dalam buku tu dia ada satu artikel, dia cerita pasal syaitan gagap dengan malaikat bisu. Benda ni sebenarnya satu analogi daripada satu situasi. Jadi nak tahu ideologi tu daripada situasi apa dan sebagainya tu, nak kena beli buku ni, nak kena baca. Tapi in short aku boleh jawab, untuk meraikan orang yang bertanya, dia ada beza ketara antara syaitan gagap dengan malaikat bisu. Syaitan, kita tengok syaitan. Syaitan ni macam, bukanlah kita boleh nampak syaitan kan, tapi syaitan ni benda yang sinonim dengan kejahatan dan sebagainya. Dan maksudnya orang nampak syaitan ni gagap, orang tengok ataupun orang faham kata syaitan ni jahat kan? Tapi kenapa dia gagap? Maksudnya orang yang kelihatan sebagai jahat dan pada masa yang sama dia cuba nak buat sesuatu, dia cuba nak bercakap, dia cuba nak cerita, dia cuba nak explain, tapi dia gagap. Dia gagap. Maksudnya dia ada keterbatasan dalam dia nak menyampaikan kebenaran, dan dia pula dilihat sebagai orang yang jahat. Jadi syaitan gagap tu yang dengan penuh kelemahan dia cuba nak cerita juga, dia cuba nak habaq ke orang juga benda-benda jahat, benda-benda yang tak elok. Sorry lah, batuk sikit. Dia cuba nak cerita ke orang juga benda-benda yang jahat, benda-benda tak elok dan sebagainya tu dalam buku dia tu. So yang tu sedikit sebanyak menceritakan kenapa dia punya tajuk dia hikayat syaitan gagap. Okey, aku nak cerita lagi pasal hikayat syaitan gagap ni. Ada juga cerita dekat dalam buku tu. Okey, Fitri Ismail, orang Kelantan tengok juga. Duduk rumah, InsyaAllah. Dalam buku hikayat syaitan gagap ni juga terselit ideologi yang aku cuba nak cerita ke orang, benda-benda yang aku rasa macam aku nak pegang benda tu, benda ataupun ideologi yang aku rasa aku boleh kutip daripada aku rasa aku boleh kutip daripada apa yang guru aku pernah ajak, dan aku boleh kutip dan aku boleh sampaikan daripada apa benda-benda yang aku bisa dengar dan sebagainya lah. Dan ada juga tulisan dekat dalam hikayat syaitan gagap tu yang menyentuh tentang kritikan aku berkenaan dengan penulis-penulis lain. Sebab aku ada kritik, aku under book surgeon ataupun dulu under Billy Sinis, aku ada mengkritik contohnya buku Ben Sali, aku ada mengkritik juga beberapa buku, contohnya macam aku mengkritik beberapa figure, Kasim Ahmad, Ismail Arifin, Lepat, Ben Sali dan sebagainya, dan beberapa orang lah. Dan juga ada juga aku macam kritik buku yang ditulis berkenaan Lee Kuan Yew. So hikayat syaitan gagap ni aku muatkan juga kritikan-kritikan aku kepada tokoh-tokoh tertentu, dan tidak ketinggalan aku juga mengkritik PAS, especially BPMS, Budaya Politik Matan dan Sejahtera. Ada satu artikel yang memang aku tulis tentang BPMS. So dia ada dekat dalam buku ni. Siapa-siapa yang nak baca kritikan aku mungkin boleh belilah, boleh PM lah. Harga RM25 sekali, dengan kalau nak sekali post campur lagi RM8. So lebih kurang RM33. Nah, baik. Okey, tak ketinggalan dekat dalam buku ni juga aku cerita pasal budaya membaca. Aku ada sentuh tentang tajuk, kenapa tajuk tu penting dalam satu buku dan sebagainya, ataupun dalam satu speech. Macam mana satu speech tu dia perlukan tajuk yang bagus, dan penceritaan ataupun dalam satu speech tu sepatutnya dia tak melalut daripada tajuk asal. Itu benda-benda yang aku cerita. Cuma hari ni aku sentuh banyak benda secara rawak, sebab aku rasa macam terpanggil untuk kita sekadar sembang-sembang je pagi ni sebelum aku umumkan siapa pemenang untuk giveaway tu. Okey, sebenarnya tentang hikayat syaitan gagap ni juga besar harapan aku untuk sebenarnya banyak orang lagi baca buku ni, dan banyak orang boleh cerita kat aku benda yang mereka rasa, ataupun orang boleh kritik balas buku yang aku tulis ni. Okey, aku nak baca satu komen daripada Amirul Ashraf Fazil. Dia kata pendapat tentang membaca, penguasaan bahasa menjadi antara penentu had utama bahan bacaan yang boleh dibaca, sebab ada banyak bahan bacaan yang hanya kekal dalam bahasanya ditulis dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Justru penguasaan beberapa bahasa boleh bantu luaskan lagi capaian bacaan kita. Sebagai contoh, penguasaan bahasa Arab, dia dapat jadi kunci untuk membolehkan kita baca buku-buku atau kitab-kitab bahasa Arab
yang seterusnya bantu kita untuk teroka khazanah ilmu yang tersimpan dalam bahasa tersebut. Ya, aku setuju dengan benda yang dikatakan oleh saudara Amirul Ashraf Fazil ni, sebab bahasa ni memang satu instrumen yang sangat-sangat penting lah. Especially kalau kita bercakap tentang Quran. Kalau kita bercakap tentang Quran, tiba-tiba contoh aku nak keluarkan tafsir sendiri dan sebagainya, tapi penguasaan bahasa Arab aku macam hampir aku tak tahu bahasa Arab. Kira nahu, sarafnya apa benda semua aku tak tahu, dan aku simply quote je, dan aku baca terjemahan dalam bahasa Melayu, which is not fair bagi aku lah, which is not fair to the knowledge itself. Sebab macam mana, contoh nak masuk rumah orang kan dia ada pagar, dia ada adab dalam rumah dan sebagainya. Nak masuk dalam ilmu tafsir, dia ada instrumen-instrumen dia lah, dia ada adab dia lah yang kita kena patuhi dan sebagainya. Dan kalau tak silap lah, bahasa Arab Quran ni bukannya bahasa Arab moden. Bahasa Arab pun dia ada beberapa jenis bahasa Arab. Bahasa Arab Quran ni bahasa Arab klasik, dan dia ada figurative speech dia dan sebagainya. Yang benda-benda ni semua perlukan penelitian. Dan aku setuju dengan apa yang Amirul Ashraf Fazil cakap berkenaan dengan instrumen bahasa tu penting dalam tradisi ilmu, insya-Allah. Okey. Okey, berbalik kepada buku Hikayat Syaitan Gagap tadi. Besar harapan aku orang-orang yang baca Hikayat Syaitan Gagap ni untuk at least macam tulis kritikan ataupun buat video ke sorry lah, batuk sikit. Macam tulis kritikan, lepas tu macam bagi feedback kat aku, hampa baca buku ni hampa rasa macam mana. Ya, sebab kalau sekadar baca, mungkin ada yang tak setuju dengan apa yang aku tulis, tapi macam dia macam biar aku nak bagi plan kipas sana, tunggu sana. Live ni belum berakhir, tunggu sat ya. Okay guys, I'm back. InsyaAllah I'm back. Okay, dia kadang-kadang pagi-pagi ni sejuk sikit, so macam agak terbatuk-batuk. So macam please forgive me on that lah. Baik, InsyaAllah. So benda yang seterusnya aku nak sentuh pasal, okay, nak cakap terima kasih sangat-sangat kepada orang yang dah beli buku Hikayat Syaitan Gagap, dan orang yang dah baca, dan orang yang dah kritik. Orang yang dah kritik. Actually ada seorang kawan aku yang minta aku rahsiakan nama dia. Dia dah tulis dah balik kritikan satu artikel, dan aku dah post dah dekat dalam page Book Surgeon. Nanti boleh sama-sama baca dan tengok kritikan dia, tengok relevan ke tak. Dan aku nak kata terima kasih lah kepada semua sahabat-sahabat yang dah beli, dah baca, dan juga yang dah bagi kritikan kepada aku. Dan kritikan tu sebenarnya aku respect kritikan yang diberikan kepada buku ni, sebab this is our first book, Book Surgeon punya first book. So macam kelemahan tu adalah expected lah. Okay, so terima kasih sangat-sangat kepada yang dah beli, dah baca, dan dah kritik buku ni. I'm waiting for more actually, sebab this is our first book. So our first book macam we are expecting a lot of flaws ataupun kelemahan-kelemahan yang perlu dibantu, yang perlu hangpa bantu untuk perbaiki, insya-Allah. Baik. Okey, nak cerita juga sikit tentang milestone Book Surgeon. Milestone Book Surgeon. Macamnya semua dah tahu, Book Surgeon ni dibina ataupun yang ni adalah usaha kolektif beberapa kawan dan juga aku sendiri. Dalam Book Surgeon ni, kami as a team, kami cuba nak promote budaya critical, macam critical thinking dalam membaca. Maksudnya bukan sekadar baca any text, bukan sekadar baca. Kalau baca tu kita akan jadi macam kakak tua lah, hanya mengulang ayat ataupun perkataan. Tapi membaca, yang kami cuba nak bawa ni adalah membaca dan pada masa yang sama duduk, fikir, reflect balik benda yang kita baca tu betul ke tak. Dan kita kena reflect balik neraca kita, what is truth ataupun what are truth ataupun what are the false thing ataupun dan sebagainya. Maksudnya what is truth and what is false. Kita kena bincang balik benda tu. Kita kena redefine balik, kiranya kena tahu balik kebenaran tu apa, kebatilan tu apa. Dan membaca dah bagus lah, tapi pada masa yang sama kalau membaca tu dia tak fikir, dia absorb segala benda yang ada dalam tu, jam. Kira macam memang hang lah. Sebab buku-buku yang ada, misalnya buku yang aku tulis, dia mungkin ada benda betul, mungkin ada benda salah. So kalau macam sekadar baca dan tak fikir dan macam
telan je. Semua dia kata, oh tak apa, Pak D kata semua betul. Oh tak boleh. Tak boleh kata macam tu. That mindset is actually really poisonous. Ya, tak kira kita baca buku tokoh siapa-siapa pun. Tapi untuk aku ada exception. Aku ada exception. Sebab kalau baca Quran, misalan, kita tak boleh tak setuju dengan Quran. Tapi andai kata kita baca tafsiran tentang Quran, kita mungkin ada orang untuk tak bersetuju dengan tafsiran tu. Kita mungkin ada orang untuk tak setuju dengan tafsiran tu dan sebagainya. Okey, macam mana nak tahu betul ke tak sesuatu benda tu? Okey, baik. Kalau untuk aku personally, aku akan relate balik benda tu dengan Al-Quran dan Sunnah lah sebenarnya. Aku akan relate balik dengan Al-Quran dan Sunnah. Okey, bukan pasal kata Wahabi dan sebagainya, tak. Aku lebih suka relate kalam manusia dengan kalam Tuhan. Tengok balik. Kalau macam benda yang kita cerita tu, benda yang kita tulis tu bertentangan dengan apa yang Quran dan hadis sebut, besar kemungkinan benda yang kita tulis tu salah. Besar kemungkinan benda yang kita tulis tu salah. Tapi andai kata benda tu selari dan sebagainya, okey, proceed. Okey. Tapi nak menilai betul ke tak tu dia bukan dalam sehari dua. Dia perlukan penelitian, kita kena fikir, kita kena hadam dulu benda tu dan menilai dalam masa yang panjang. Kena bagi masa yang cukup untuk satu benda tu untuk kita nilai sebelum kita kata benda tu betul atau benda tu salah. So aku takut lagi kita just judge benda tu dengan tak adil. Nah, okey, baik. Sambung balik pasal milestone book surgeon. Kami cuba nak bawa budaya pembacaan yang kritis dan sebagainya. Dan sebenarnya kami memang perlukan banyak support. Bukan support dalam bentuk duit daripada apa. Just minta support dari segi boleh tolong share, tolong view dan tolong komen, tolong respon dan sebagainya lah pada waktu-waktu ni. Dan kami target sekarang ni page ni dalam 2,700 likers dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam tahun 2020 ni kita boleh capai 3,000 likers. Mudah-mudahan ada 3,000 likers. Okey, baik. Okey, kenapa kami buat kenapa kami buat giveaway hari tu? Giveaway yang apa? Ada nak kena share dan sebagainya kan. Kalau mau perasan lah post tu. Sebab YouTube channel kami dah capai 1,000 subscribers. Alhamdulillah 1,000 subscribers dekat YouTube. Dan that's why kami buat giveaway. Tapi ada beberapa pengumuman tentang giveaway tu. Ada beberapa benda. Saya akan cerita insya-Allah. Sebab YouTube channel ni kami buat ni sebab dekat situ kami boleh muatkan banyak video-video yang telah kami shoot dan kami letak dalam playlist dan mudah-mudahan playlist tu hampa boleh play balik, buka dalam YouTube, play balik je. Hampa akan dengar balik video-video tu dan bukan aku seorang cakap. Setakat sekarang kami ada 3 speakers. Aku, personally, Nazli, saudara Nazli yang banyak lagi followers sebenarnya, dan yang ketiga Uz Fauzi. Dia cerita pasal benda-benda ekonomi ni dia agak pakar sikit lah compare dengan aku tak kerti sangat. Baik. Apa harapan kami daripada Facebook saja ni? Harapan kami kepada semua sahabat-sahabat yang duk follow, like dan sebagainya, kami sangat-sangat berharap lagi ramai orang boleh follow page ni, boleh like page ni dan sebagainya, sebab kami memerlukan support. Tapi like dan follow andai kata ada manfaat je. Kalau hangpa rasa macam page ni tak ada manfaat lah, mengarut dan sebagainya, tak payah, jangan like, jangan follow. Tapi andai kata benda ni hangpa rasa macam perlu, benda ni kalau hangpa rasa macam benda ni ada manfaat, sila proceed, tolong like dan tolong beritahu kat orang lain. Okay, Nur Nasuha Mak Yusof is watching, alhamdulillah. Faham? Okey, baik. Yang pertama, harap makin ramai orang yang follow dan dapat manfaat daripada page ni. Dan yang kedua, kalau hampa contohnya sepanjang hampa ikut page ni, ataupun hampa tengok video, tak kira lah video siapa pun, aku ke, saudara Nazli ke, ataupun Uz Fauzi ke dan sebagainya, kalau hampa rasa macam dia ni cakap tak betul ya, dia ni macam tak betul lah dalam video ni dan sebagainya, ada flaw lah, tegur. Kalau nak tegur tu, kalau nak PM pun tak apa. Kalau macam apa nak straight, nak sembuk terus dekat orang komen pun sila, tak ada masalah. Jangan maki hamun dah. Komen je kat situ. Aku prefer that way lah sebenarnya, sebab kami tak tahu lagi, sebab kami ni baru lagi. So macam andai kata kami ada buat silap dan sebagainya tu, kalau hampa tegur, sangat-sangat terima kasih. Seriously, sangat-sangat hargai teguran tu. Baik. Dan yang ketiga,
nak minta tolong semua share Facebook page ni dan juga YouTube channel kami. Kami ada juga Twitter dan juga Instagram. Siapa-siapa yang ada, cari je kami kat situ, follow ke, nak retweet ke dan sebagainya, sebab kami perlukan support hampa kat situ, insya-Allah. Okey. Okey, kami harap sangat-sangat kami boleh sebarkan ataupun suburkan budaya membaca secara kritis ni dengan untuk macam mana dalam lebih ramai orang lagi. Kami harap boleh suburkan, sebarkan budaya ni dalam lebih ramai orang lagi. Sebab apa? Bagi aku lah, kita kena tengok sesuatu kat sini. Contohnya, andai kata satu masyarakat, kita kata satu masyarakat tu ada 100 orang, tapi yang boleh membaca dengan kritis ni hanya 10 misalan. Yang lain-lain tu just kenal huruf, abjad, angka misalan. Yang 10 orang ni sepatutnya dia kena cerita dekat yang selebihnya, yang 90 orang tu, tentang budaya membaca secara kritis. Dia kena cerita lagi. Sebab bayangkan, andai kata 100 orang tu semua boleh membaca secara kritis, dah ada 100 orang cerdik ataupun 100 orang yang boleh fikir. Okey, yang boleh fikir, at least boleh fikir, at least dia ada clear thought process. Okey, dan andai kata ada 100 orang yang boleh membaca secara kritis tu, dia sangat-sangat membantu dalam kita nak membina masyarakat yang lebih baik. Dan daripada 100 orang tu, mana tahu seorang jadi Perdana Menteri ke, seorang jadi YB ke, so kita mungkin akan tengok pemimpin kita yang lebih baik, yang lebih cerdik, yang lebih boleh berfikir secara kritis dan sebagainya, dan lebih sebenarnya berfikir secara kritis ni dia nak bawa balik kepada rakyat bawahan, yang lebih memahami derita rakyat bawahan, yang lebih fikir pasal orang bawah, bukan fikir pasal poket sendiri semata-mata. Yang itulah sebenarnya, yang tu antara benda yang vision yang Book Surgeon share sebenarnya. Andai kata kita lebih banyak information, andai kata kita lebih terbuka, andai kata kita lebih memahami sesuatu benda, satu isu ekonomi, isu agama dan sebagainya, mudah-mudahan kefahaman tu boleh buatkan kita boleh repair bangsa kita, boleh repair negara kita dan repair dunia ni, insya-Allah. Dia mula dengan membaca saja. Okey. Dan harap-harapnya sahabat-sahabat yang ada, yang layan live dan sebagainya ni boleh sama-sama share ataupun tengok balik video-video kami sebelum ni. Setakat ni kami dah buat 15 buku. Alhamdulillah. Dah kami dah buat video pendek 15 buku. Yang ada beberapa live tu yang kami biasa buat, boleh tengok balik kat dalam page. Kalau macam nak cari video-video pendek kami, boleh buka balik dekat dalam YouTube, insya-Allah. Okey. Selesai part kedua. Part pertama dah selesai, part kedua dah selesai. Ini part ketiga. Aku nak cerita pasal kenapa aku buat live hari ni. Duduk tak duduk kan? Tiba-tiba duduk tak duduk aku buat live. Kenapa? Okey. Nak cerita sikit pasal pengumuman tentang pemenang giveaway. Okey, kami buat pertandingan untuk siapa-siapa yang tak tahu ataupun yang tak perasan post kami hari tu. Kami buat pertandingan giveaway. Giveaway ni maksudnya kami nak bagi hadiah, tapi nak kena share post tu dulu. Orang-orang kena share dulu post tu, lepas tu dia kena tag orang dan sebagainya lah. Dan hadiah dia hari tu aku bagi tahu dekat dalam page. Hadiah dia RM50. Kami akan bank in terus. Dan yang kedua akan dapat senaskah buku Hikayat Syaitan Gagak. Ya, itu hadiah dia. Okey. Tapi ada beberapa perubahan. Saya perubahan tu saya akan cerita. Aku akan cerita. Tapi yang pertama aku nak bagi tahu, untuk orang-orang yang pernah share, yang share post tu, untuk orang yang pernah share post tu, tag kawan-kawan dan sebagainya, kami bagi tarikh tau. Daripada tarikh sekian-sekian kepada tarikh sekian-sekian. Jadi kalau siapa-siapa yang share selepas tu, kami takkan consider nama dia dekat dalam pemilihan nama untuk pemenang secara rawak tu. Kami takkan consider, sebab kami dah kata dah bahawa tarikh daripada sekian-sekian ke tarikh sekian-sekian. Itu yang pertama. Dan andai kata berasa macam aku share lah benda tu, kenapa dia tak include nama aku dekat dalam pemilihan secara rawak tu? Kenapa macam mana nama aku tak ada pun, tak adil dan sebagainya. Tolong cek balik syarat-syarat. Aku dah bincang dah dengan kawan-kawan aku semalam. Aku dah bincang dah, dan tolong cek balik syarat-syarat tu. Tepat syarat, kami akan bagi hadiah. Jangan risau. Andai kata layak terima. Tapi andai kata tak layak terima tu, sorry lah, kami takkan include nama. Okey, baik. Yang tu yang pertama. Dan yang kedua, kami select nama pemenang-pemenang tu, kami guna apps. Ada kawan aku guna apps, lepas tu macam
benda tu secara rawak dan sangat-sangat random lah sebenarnya, dan harap-harap benda tu boleh diterima oleh orang-orang yang tolong share dan sebagainya. Dan okey, aku sebenarnya dapat sponsor sikit, ada kawan sponsor. Jadi hadiah daripada RM50 tu yang aku beritahu tadi, hadiah daripada pemenang tu, daripada RM50 dia jadi RM100. Hadiah dia jadi RM100, dan dapat buku ni still satu buku ni. Jadi kepada sesiapa yang menang sekejap lagi, yang aku akan cerita sekejap lagi siapa yang menang, boleh kira bila sekejap lagi aku akan buat post asing cerita pasal siapa menang. Orang akan boleh nampak nama dia dan nama-nama orang-orang yang share yang lain lah. Okey, dan sekejap lagi siapa yang menang tu nak kena beritahu nombor akaun dan sebagainya. Nanti kita PM insya-Allah. Baik. Okey, sebab dah increase hadiah daripada 50 ke 100, so aku harap lepas ni hampa lebih alert lagi dengan post-post dekat page Book Surgeon. Andai kata hampa less alert, mungkin hampa tak menang hadiah. Mungkin lepas ni ada hadiah dan sebagainya. Yang ni sekadar nak bagi penghargaan kepada kawan-kawan yang sangat-sangat supportive kepada Book Surgeon, dan pada masa yang sama sangat-sangat supportive kepada budaya membaca itu sendiri, insya-Allah. Okey, sebenarnya macam aku dah sentuh semua poin yang aku nak cerita dalam live hari ni, insya-Allah. Jadi hampa nak tahu hampa nak tahu siapa menang, hampa nak tahu siapa yang menang dalam pertandingan giveaway tu. Hampa tunggu video dah sekejap lagi, insya-Allah. Ada video tu ringkas je, aku akan post pukul 10 macam mana aku janji semalam. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa-siapa yang follow ataupun yang duk komen, yang duk bagi pendapat dan sebagainya. Mudah-mudahan sikit sebanyak benda-benda yang kita sembang pagi ni ada manfaat. Tolong share page ni, tolong support page ni, tolong support usaha kami. Andai kata ada manfaat, dan tolong stay dekat rumah, duduk kat rumah. Kepada yang kerja, buat kerja elok-elok, insya-Allah. Suara aku pun dah nak habis dah. So kita jumpa kita jumpa lagi next time dalam next live, insya-Allah. Kalau macam aku free aku buat, dan lepas ni live insya-Allah udah buku live, insya-Allah, dalam keadaan macam ni juga kot. Mudah-mudahan. Jadi tolong jaga diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.